Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu menentukan formula molekul. Okey, formula molekul adalah sesuatu sebatian merupakan gandaan formula empirik sebatian. Kita dah belajar kan pada minggu lepas, okey, apa itu formula molekul dan formula empirik. Formula molekul ni adalah nisbah sebenar sesuatu atom dalam satu unsur. Manakala formula empirik ini adalah nisbah yang telah dikecilkan. Okey, bukan nilai sebenar lah. Okey, so kalau tengok contoh dekat sini Okey, air. Air formula empirik dia adalah H2O. Macam mana pula dengan formula molekul untuk air? So, formula molekul untuk air sama juga H2O. Jadi, nilai N dekat sini gandaan. Okey, formula molekul sama dengan formula empirik. Kurungan ada N. N ini bermaksud gandaan. Berapa gandaan empirik tu? Sebab kita tahu formula molekul ni adalah nilai yang sudah dikecilkan. Okey, so untuk air, satulah nilai dia. Hydrazine, formula empirik dia adalah NH2. Okey, formula molekul untuk hydrazine adalah N2H4. Maksudnya apa? Maksudnya dia dikecilkan sebanyak 2 kali. So, N sama dengan 2. Okey, propena. Formula empiriknya adalah CH2. Macam mana pula formula molekul? Formula molekul dia adalah C3H6. So, maksudnya nilai N di sini adalah 3. Okey, jadi dia dikecilkan sebanyak 3 kali lah. Okey, formula molekul dia C3H6. Okey, benzena C1H1. Jadi, apakah formula molekul? Formula sebenar untuk benzena. Okey, formula sebenar untuk benzena adalah C6H6. Okey? So, kita kena ingat formula molekul ni adalah nilai sebenar sesuatu atom dalam satu unsur. Manakala empirik ni adalah nisbah yang sudah dikecilkan. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada soalan yang pertama. Satu sebatian mempunyai formula empirik CH2. Okey, jisim molekul relatif adalah 56. Ini adalah untuk formula molekul lah. Apakah formula molekul sebatian itu? Okey, macam mana nak cari? Dia bagi empirik, dia bagi dengan molekul relatif. Okey, caranya, okey, awak tulis formula empirik. Okey, kita buat kurungan N sama dengan jisim molekul relatif yang diberi tu. Okey, apakah formula empirik dia? CH2 kurungan, letakkan N, bilangan dia kan. Sebab sebab molekul relatif formula molekul ni adalah untuk mencari nilai sebenar CH2 tu. Okey. JMR dia adalah 56. Okey, macam mana kita nak kira? Kita gantikan nilai. Kita tahu C ni adalah karbon, H ni adalah hidrogen. So, C ni, jisim atom relatif dia adalah berapa? 12. Hidrogen adalah 1. Kita gantikan nilai. Macam mana tu nak tulis? Okey? So, C sebab akan ada banyak kurungan. So, kat sini kita buat kurungan yang 4 segi. Kurungan yang besar sedikit. C berapa? Okey, C adalah 2. 12 tambah. H ada berapa? Ada 2. So, 2. Berapa jisim atom relatif untuk hidrogen? 1. Okey, tutup kurungan N. Sama dengan 56. Selesaikan dalam kurungan 12 tambah 2 darab 1. 14. 14 darab N. 14N. Sama dengan 56. Sekarang ni kita nak cari N. Macam mana? 14 pindah ke sana jadi bahagi. Okey, so 56 bahagi dengan 14. Okey, 56 bahagi dengan 14. Kita dapati N sama dengan 4. Jadi, apakah formula molekul sebatian itu? Okey, so formula molekul adalah CH2N. N adalah 4. Jadi kita darablah. C1 ni 1 darab 4, 2 darab 4. So, C4H8. Okey?
Seterusnya, kita selesaikan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni dia berbeza sedikit. Okey, soalannya adalah 1.2 gram unsur Y bertindak balas dengan bromin menghasilkan 6 gram sebatian formula empirik Y BR2. Okey, tentukan GSM atom relatif Y. Okey, so nak buat macam ni. Okey, macam mana kita nak buat? Kita baca ya. Y bertindak balas dengan bromin menghasilkan YBr2. Okey, untuk soalan ini tolong buat persamaan dulu Y bertindak balas tambah Br menghasilkan YBr2. Daripada ayat tu kita tukar kepada macam ni. Okey, kemudian dia bagi apa? Apa dia bagi maklumat? Dia bagi GSM kan? Okey, kita masukkan GSM. Y berapa GSM dia? 1.2 gram. Okey, 1.2 gram. Letak ni ini Y, ini GSM dia. Okey. Kemudian dia bagi apa? 6 gram sebatian formula empirik. So, YBr2 ni, okey, dia berapa gram? 6 gram. Okey, so dia suruh cari apa? Dia suruh cari GSM atom relatif untuk Y. Okey, macam mana kita nak cari? Yang pertama, kita buat kotak macam kita nak cari empirik. Okey, unsur apa ada? Unsur Y tambah BR. Yang ini adalah hasil. Hasil tu kita abaikan dulu. Okey, so kita letaklah unsur. Okey, ini Y, ini BR. Okey, so sekarang ni GSM Y ada tak? Ada kan? Berapa? 1.2. Sekarang ni kita nak cari BR. BR, tahu tak berapa GSM dia? Macam mana kita nak cari? Tak tahu kan? Boleh cari tak? Boleh. 1.2 tambah ni sama dengan 6. So, boleh tak cari BR? Nak cari GSM BR sama dengan 6 tolak 1.2. So, 6 tolak 1.2 bersamaan dengan 4.8 gram. Bila kita tambahkan dia, dia akan jadi 6 gram hasil dia. Okey? So, kemudian, okey. Kita, kan kalau kita nak cari formula empirik kan? GSM, mol, nisbah. Okey, kita nak cari mol pula. Boleh tak cari mol? Ingat lagi tak kita belajar empirik hari tu? Nak cari mol daripada GSM, okey. Buatlah rumus jig tu. Okey, rumus jig. Diberi GSM, kita nak cari mol jig. Okey, NJMR. Di mana GSM-nya? Ini GSM kan? Nak cari mol. Mol sama dengan GSM bahagi JMR. Okey, so kat sini 1.2 per. Y ni ada tak dalam jadual berkala? Tak ada kan? Okey, so kita tak tahu Y ni sebenarnya unsur apa? Tak tahu. Okey, jadi untuk GSM atom relatif untuk Y, kita letakkan dia X sebab kita tidak tahu. Soalan dia pun memang suruh cari GSM atom relatif kan? Okey, so BR pula. BR dekat sini 4.8. Bahagi dengan GSM atom relatif untuk BR berapa? 80. Okey. Selesaikan 4.8 darab dengan 8 bahagi 80 bersamaan dengan 0.06. Okey, sekarang ni nisbah pula macam mana? Okey, so nisbah ni adalah jawapan di sini. Ini. Okey, kita salin kat bawah Y BR2. Y ni ada berapa nilai dia? 1 je kan? So kita letak 1. BR berapa? 2 kan? Letak 2. Okey, jadi macam mana kita nak cari X ni? Okey, maklumat yang diberi ni semua kita dah letak dah. Okey, cara dia, tolong ambil perhatian. Okey, yang ke atas ni kita abaikan. Ini mol dengan nisbah. Kita nak cari nilai X kan? Okey, cara dia dekat sini kita darab silang. Okey, cara kerja dia 1.2 per X darab dengan 2. 1.2 darab 2 berapa? 2.4 per X. Sama dengan, okey, 1 darab dengan 0.06 bersamaan dengan 0.06. Sekarang ni boleh tak cari X? Boleh kan? X pindah ke sana,
ini pindah ke sini. Tukarlah. So, 2.4 bahagi dengan 0.06 sama dengan X. So, bila tekan kalkulator, X bersamaan dengan 40. So, GSM. X ni apa? X ni adalah GSM atom relatif bagi Y. So, jawapan dia adalah 40. Okey? Seterusnya, soalan yang ketiga. Kita buat soalan aktiviti 3.14 ya. 4 soalan. Okey. Soalan yang pertama. Asid etanoid mempunyai GSM molar 60 gram per mol. Jika formula empiriknya adalah CH2O, tentukan formula molekul asid etanoid. Okey, so soalan ini caranya sama dengan soalan yang pertama. Okey, so caranya kita nak buat, okey. Formula empirik, nanti awak eja lah Formula empirik N sama dengan GSM molekul relatif. So, formula empirik dibagi berapa? CH2O. Kan? N sama dengan berapa GSM molekul relatif dia? 60. Okey. Jadi, berapakah formula molekul dia? Boleh tak kita kira? Boleh. C ni mewakili karbon, H ni mewakili hidrogen, O ni mewakili oksigen. Kita gantikan dia dengan GSM atom relatif. Okey, C ada berapa? 1. So, 12 tambah H ada 2. GSM atom relatif untuk hidrogen adalah 1. O ada 1, 16. GSM atom relatif untuk oksigen adalah 16. Salin 6N sama dengan 60. Okey, selesaikan kat dalam ni. 12 tambah 2 tambah 16 bersamaan dengan 30. 30 darab N, 30 N. Sama dengan 60. Boleh tak cari N? Boleh kan? Okey. So, N pindah ke sana. 60 bahagi 30 sama dengan 2. Okey, so N sama dengan 2. Jadi, apakah formula molekul dia? Okey, so kita buat CH2O kurungan 2. Okey, kembangkan. C darab 1 darab 2. C2. 2 darab 2. CH4. 1 darab 2. 2. So, inilah jawapan dia. C2H4O O2. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Hidrokarbon terdiri daripada karbon dan hidrogen. Okey, satu hidrokarbon tu ada unsur apa? Karbon dengan hidrogen. Okey. 5.7 gram satu hidrokarbon mengandungi 4.8 gram karbon dan GSM molekul relatifnya adalah 114. Tentukan formula molekulnya. Okey, kita baca sekali lagi. Dia kata satu hidrokarbon ni ada C dengan H. Ada karbon dengan hidrogen. Okey, so kita tulis karbon tambah hidrogen. Akan menghasilkan apa? Karbon dengan hidrogen. Tak tahu berapa tau. Okey. Dia kata 5.7 gram hidrokarbon. Okey, 5.7 gram hidrokarbon. So kat sini. 5.7 gram hidrokarbon mengandungi 4.8 gram karbon. Oh, okey. Karbon 4.8 gram. Okey. Jika GSM molekul relatifnya itu adalah 114, tentukan formula molekul. Kita nak cari formula molekul. Okey, macam mana nak cari tu? Okey, yang pertama. Kita buat macam ni lah. Okey. So, C ada unsur apa? C dengan hidrogen. Apa GSM C? 4.8. Boleh tak cari GSM hidrogen? Macam mana nak cari? Bila C tambah hidrogen, GSM dia totalnya adalah 5.7. So, boleh tak cari? Boleh. Untuk cari GSM hidrogen, 5.7 tolak dengan 6.8. So, berapa? 5.7 tolak 4.8. Sorry. Okey, so kat sini nilainya adalah 0.9. Okey, so sekarang ni dia nak apa? Dia nak molekul relatif hidrokarbon itu. Okey, so
Kita nak cari GSM molekul relatif untuk hidrokarbon tu, kita kena tahu C ada berapa, H ada berapa kan. Okey, kita pun carilah dia punya empirik dulu. Okey. So nak cari mol 4.8. Okey, mol sama dengan G same bahagi JMR. So C sama dengan berapa? 12. So bila dibahagi kat sini, nilai dia adalah 0.4. Okey, 0.9. GSM atom relatifnya adalah satu hidrogen. Okey, so 0.9. Ingat lagi tak macam mana nak cari nisbah? Nak cari nisbah, kita tengok antara mol kat sini. Ini 0.4, ini 0.9. Mana lagi kecil? Yang lagi kecil adalah 0.4 kan? So setiap mol tu kita bahagi dengan nilai yang terkecil. Kat sini 1. Dekat sini 0.9 bahagi dengan 0.4 sama dengan, okey, berapa? 2.25. Masalahnya, nisbah sebenarnya dia tidak boleh ada perpuluhan. Kalau hari tu formula empirik kan, dia soalan kita bagi 3.5. Kalau 0.5 kita darab dengan 2. Kita nak jadikan dia nombor bulat. Macam mana pula kalau 2.25? Kita jadikan dia nombor bulat. Okey. So dekat sini nak jadikan dia nombor bulat, kita darabkan dengan 4. So kat sini kita darabkan dia dengan 4. So 1 darab 4, 4. Okey, 2.25 darab 4 sama dengan berapa? 9. Dapat nombor bulat kan? Okey, so GSM molekul relatif untuk hidrokarbon itu adalah C4H9. Sekarang ini kita nak tahu, okey, ini empirik C4H9 ini empirik. Okey, kita nak cari berapa nilai sebenar dia tu. Okey, so cara dia C4H9 sama dengan 114. Kita nak cari yang sebenar dia tau. Okey, so kat sini kita kena buat kurungan. Okey, so C4 berapa? C12 kan? Okey, so 12 darab dengan 4 tambah, terbalik tak apalah, 9 darab dengan 1. N sama dengan 114. Boleh faham kan? Okey. So 12 darab 4 tambah 9 bersamaan dengan 57. N sama dengan 114. Boleh tak cari nilai N? Boleh kan? So 57 pindah ke sana jadi bahagi 114 bahagi 57 sama dengan berapa? 2. Okey, so berapakah formula molekulnya? Ini okey, formula molekulnya adalah okey, C4H9 kurungan 2. So jawapannya adalah C berapa? 4 darab 2 8, H9 darab 2 adalah 18. C8 H18. Okey, saya banyak tersasul soalan ni. Saya harap fahamlah. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, diberi GSM zinc yang diperlukan untuk berpadu dengan 0.5 mol klorin menghasilkan zinc klorida. Okey, kalau soalan macam ni, okey, kita buat kotak lah macam nak buat kira empirik tu. Okey, so empirik ada berapa unsur? Zinc dengan klorin. Okey, so kita buat kotak siap-siap. Okey, kita buat kotak, kita masukkan nilai ya. Okey, unsur yang pertama adalah unsur klorin. Zinc yang diperlukan untuk berpadu dengan klorin menghasilkan zinc klorida. Okey, so unsur pertama adalah zinc, unsur kedua adalah klorin. Okey, apa lagi maklumat dia kasih? Dia ada bagi GSM tak? Tak ada, dia tak kasih GSM. So tolak, tak ada GSM. Okey, so sekarang ni dia kata berapakah GSM yang diperlukan untuk berpadu dengan 0.5 mol klorin. Okey, klorin adalah 0.5 mol. Okey, bagi menghasilkan zinc klorida, zinc Cl2. Kita letak dulu apa maklumat yang dia nak. Okey, apa maklumat yang diberi? Zinc berapa? Zinc 1. Cl berapa? 2. Okey, so dekat sini kita nak cari GSM. So diberi GSM klorin. Kita nak
diberi mol klorin kan. Okey, dia nak G-same. Okey, so kalau macam ni kita kena cari dulu mol untuk zinc. Mol untuk zinc tahu tak? Tak tahu. Nak cari G-same mesti cari mol dulu. Okey, so kita letakkan X kat sini. X tu maksudnya tak tahulah nilai dia, kita kena cari sekarang ni. Okey, so sekarang ni dia nak apa kejap. Dia nak apa? Dia nak G-same zinc. Okey, dia nak G-same zinc kat sini, tak tahu Okey. So sekarang ni macam mana nak buat? Dia beri mol Mol dengan nisbah kita tahu. Okey. So dekat sini kita darab silang. X ni kita dah mol zinc ni kita darab dengan nisbah dengan yang Cl. Manakala nisbah zinc ni kita darab dengan mol Cl. Darab silang. Okey. X darab 2, 2x. Sama dengan, okey, 1 darab 0.5, 0.5. Okey, so sekarang ni boleh tak cari nilai X? X sama dengan 0.5 bahagi 2 sama dengan berapa? Okey, sama dengan 0.25. 0.25 kat mana? Ini adalah nilai untuk mol zinc. Okey, dah cari kan? X ni adalah mol zinc. Daripada mol zinc, boleh tak kita cari G-same? Boleh kan? Awak tahu kan rumus? Okey. G-same mol, G-same mol ikut relatif. Dia dah bagi mol. Mol dah ada. Boleh tak cari G-same? Kita nak cari G-same. Boleh kan? G-same sama dengan mol darab dengan JM. Okey, so G-same zinc sama dengan berapa? Mol 0.25 darab dengan JMR berapa? JMR dia, kita tengok dekat atas sana, zinc. Zinc JMR dia adalah 65. So, dekat sini kita darab dengan 65. So, 0.25 darab 65 bersamaan dengan 16.25 gram. Okey, soalan untuk formula molekul ni kita banyak pakai kotak ni lah yang punya empirik ni. Okey, ini kena buat banyak latihan. Okey, seterusnya untuk soalan keempat. Andaikan anda seorang peladang. Anda ingin memilih baja dengan kandungan nitrogen yang tinggi untuk tanaman anda. Berikut ialah 3 jenis baja yang lazim digunakan. Okey. Macam mana kita nak tahu baja tu adalah baja yang bagus? Okey. Kita nak tahu baja tu baja yang bagus, dia mesti mempunyai peratus nitrogen yang tinggi. Ingat tahu, baja yang bagus, okey, dia mempunyai peratus nitrogen yang tinggi. Jadi macam mana kita nak kira peratus nitrogen untuk ketiga-tiga ni? Okey. Yang pertama, okey, kita kena kiralah peratus. Okey, amonia nitrat Ini adalah amonia nitrat. Kita nak kira berapa peratus nitrogen. Okey, caranya, okey, amonia nitrat NH4 NO3. Ada berapa nilai? Ada berapa N kat sini? Ada 1, 2 kan? Okey, so 2. N berapa? N G-same atom relatif untuk N adalah 14. Okey. So, kita kira. N ada 2 kan? So, 2 darab dengan 14. Bahagi dengan, okay, ini soalan 4. Okey, bahagi dengan, okey, tambahkan semua ni. G-same molekul relatif dia. Okey, N 14 tambah hidrogen ada berapa? Hidrogen ada 4 kan? So, 4 darab dengan 1 G-same atom relatif dia. N lagi. Okey, 14 tambah O, G-same atom relatifnya adalah 16 kan? Okey, so dekat sini O ada berapa tu? O ada 3. So, 3 darab dengan 16. Kita nak kira peratus, mesti darab 100 peratus. Okey, so bila kita darab dekat sini, ni 100 peratus. Kita darab kat sini, hasilnya adalah 35 peratus. Untuk amonia nitrat, okey, dia mempunyai peratus nitrogen dia sebanyak 35 peratus. Okey, kita tengok yang kedua pula. Urea. Urea ada berapa N? Okey, dekat sini dia ada kurungan tau. Okey, saya tulis kat bawah ya. CO N H
2. Okey, ada berapa N dekat sini? N ada, ni ada 2 kan? 2 ni dalam kurungan. 2 ni untuk N, 2 juga untuk H. Ada berapa N? Ada 2 N. 2 darab dengan 14. Per C berapa nilai dia? C nilai dia adalah 12. Okey. Kemudian tambah O berapa? O 16. Tambah, okey, N ada berapa? N ada 2 kan? So, 2 darab N 14. Tambah 4 lah. 4 darab dengan 1. Darab, okey, sama dengan darab dengan 100. Okey, kira. Bila kita kira dekat sini, jawapannya adalah 46.67%. Okey, lagi banyak kan? So, maksudnya kalau amonia nitrat dengan urea, urea lah lagi baik kan? Okey, kita tengok pula nitrosol. Okey, nitrosol dia punya, ni dia berapa? CaNO3. Okey, CaNO3 2. Okey, so sekarang ni kita nak kira peratus nitrogen sahaja. Okey, macam mana ni? Okey, so nitrogen kat sini berapa? 2 ni untuk N, 2 ni juga untuk O. Okey, so kat sini N ada 2 juga. So, 2 darab dengan 14. Per Ca berapa? Ca kat situ 40 tambah. Okey, nitrogen berapa? Ada 2. 2 darab 14 tambah 6 darab dengan O. O 16. Okey. Kemudian darab dengan 100. So, bila kita kira kat sini, jawapannya adalah 17.07. Okey, so kat sini, bila kita kira tu kan, mana yang paling banyak nitrogennya? Yang paling banyak kandungan nitrogennya adalah, mana jawapannya tadi? Ni. Apa ni? Yang kedua tu adalah urea. Okey, sebab apa? Sebab kandungan peratus nitrogennya paling banyak ini 35. Ini 46. Yang ini 17. Yang paling banyak adalah urea. So, peratus nitrogen yang tinggi adalah urea. Jadi jawapannya adalah urea. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Saya harap awak boleh faham salin nota dan salin soalan, dan tolong buat soalan nanti.